taj'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat menghabiskan mengkhatamkan Quran pada malam ini bersama-sama dengan kita, bukan sekadar khatam tetapi Allah gerakkan hati kita untuk nak rasa lebih, nak tahu tentang apa yang selama ni kita baca. Di sinilah tempat duduk ataupun letak duduknya kita mengaplikasikan tadabbur dalam pembacaan kita. Sebab isu tadabbur ni tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar pilihan untuk orang-orang tertentu. Dia kata mungkin ada orang setengah dia merasakan okey saya nak tadabbur lah. Ada orang semacam tak naklah, nak baca je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran ada satu penanda jelas. Tadabbur ni hakikatnya bukanlah satu pilihan nak buat ke tak nak buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu persoalan, kita fikir sendiri. Apakah persoalan Allah? Allah tanya dalam surah Muhammad ayat ke-24 tak silap saya. Ataupun saya cek balik ayat ke-24 tak silap saya tuan-puan sekalian. Allah menyebutkan satu persoalan yang Allah minta kita fikir sendiri. Iaitu Allah bertanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita satu soalan yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah kamu tidak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataupun kamu sanggup membiarkan hati kamu ni terkunci mati. Nak kata tuan-puan sekalian, isu tadabbur ni Allah SWT minta kita buat sebab kesannya bukan sekadar pada anggota fizikal kita dan intelektual kita, tapi kesan yang lebih besar adalah kepada hati kita. Bukankah hati ni tuan-puan sekalian satu benda yang sangat penting untuk dijaga? Sedangkan Nabi berpesan kepada kita, idza salaha salaha jasadu kullu, idza fasada fasada jasadu kullu. Kalau baik daging tu baik semua. Kalau teruk dan buruk daging tu teruk semuanya. Itu adalah al-qalb, iaitu hati. Maka Allah sebut tadabbur ni dia akan mengelakkan kita punya hati ni terkunci. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan tadabbur. Mudah-mudahan hati kita tidak terkunci mati. Baik tuan-puan sekalian, pada sekarang pukul 9.30 saya diamanahkan masa 1 jam untuk kita berbincang pada malam ini berkaitan dengan suratul Kahfi. Saya percaya tuan-puan sekalian, suratul Kahfi ini adalah satu surah yang sangat dekat dengan diri kita. Tambah-tambah kita membacanya, saya percaya kita yang berada dalam usrah pada malam ini, tambah-tambah kita memilih untuk membaca suratul Kahfi ini pada hari apa? Biasa. Kok ada hari lain. Biasa kita baca dengan pada satu hari tu je. Hari apa kita baca suratul Kahfi ini tuan-puan sekalian? Hari Jumaat Kita baca pada hari Jumaat. Ataupun kita mungkin baca pada malam Jumaat tersebut, tapi nak katanya sepanjang hari Jumaat tu banyak daripada kalangan kita, bahkan di Malaysia ni pun saya nampak sudah jadi fenomena. Bila tiba malam Jumaat, bila tiba hari Jumaat, dah ada orang mula dah untuk membaca suratul Kahfi. Tapi tuan-puan sekalian, di samping kita mengejar fadilat yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW tentang suratul Kahfi, di sana ada 2 fadilat besar yang disebutkan dalam hadis yang sahih berbicara tentang suratul Kahfi. Jadi bila mana tuan-puan sekalian, kenapa kita baca hari Jumaat? Mungkin barangkali kita biasa mendengar orang bercerita tentang fadilatnya. Maka setakat saya jumpa daripada hadis sahih, ada 2 fadilat kalau kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Yang pertama tuan-puan sekalian adalah kalau kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, ataupun ada setengah riwayat mengatakan kita membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir, Allah akan mengenjari kita dengan cahaya di antara 2 Jumaat. Ini adalah satu hadis yang paling popular direkodkan. Barang siapa yang membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya cahaya di antara 2 Jumaat. Tapi barangkali tuan-puan sekalian kita tertanya-tanya, setakat ni Ustaz saya mengamalkan Al-Kahfi ni bertahun-tahun dah, tetapi tak nampak pula cahaya yang ada kat diri saya. Kadang-kadang kita bertanya sedemikian. Tapi nak katanya tuan-puan sekalian, kalau ikutkan tahlil ataupun analisis bagi hadis tersebut, bukanlah bermaksud cahaya itu merujuk kepada cahaya yang kita nampak dengan mata. Tetapi cahaya yang akan diberikan kepada orang-orang yang membaca suratul Kahfi itu adalah cahaya yang hanya senya mampu dilihat oleh malaikat-malaikat. Kalau manusia barangkali dengan mata kasarnya tuan-puan sekalian, dia tak akan mampu dapat lihat cahaya yang Allah anugerahkan pada pembaca suratul Kahfi. Tetapi cahaya ini akan dapat dilihat oleh para malaikat. Jadi ini adalah fadilat yang pertama. Siapa yang baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir,
maka Allah akan mengenjari dirinya dengan cahaya di antara dua Jumaat. Jadi mungkin timbul persoalan, macam mana Ustaz saya dah baca 110 ayat ni, sebab suratul Kahfi kan ada 110 ayat. Maka tuan-puan sekalian, 10 nak dibandingkan dengan 110, pastinya 110 itu lebih baik. Okay? Tetapi nak katanya tidak salah nak baca semua suratul Kahfi. Tapi bagi saya tuan-puan sekalian, hakikatnya pada suratul Kahfi itu sendiri, pada 110 ayat itu sendiri, dia ada pelajaran yang tersirat berkaitan dengan hadis yang kedua saya nak sebutkan selepas ini. Baik, so fadilat yang pertama, cahaya di antara dua Jumaat. Maka apakah fadilat kedua tuan-puan sekalian? Fadilat yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah barang siapa yang membaca suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan dia daripada fitnah Masih Al-Dajjal. Daripada fitnah Dajjal. Maka tuan-puan sekalian, bila kita baca hadis kedua ni, kita mungkin akan terfikir bagaimanakah pembacaan kita terhadap 110 ayat itu mampu menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Adakah lepas kita dah boleh tamatkan daripada alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab sampailah ayat tu yang terakhir tu ahada, kalimah yang terakhir, maka adakah sekadar kita membaca 110 ayat kita kata okey, saya dah selamat dah ni dari fitnah Dajjal? Ada tak tuan-puan sekalian yang join pada malam ini boleh bagi jaminan kat saya? Oh, hari tu hari Jumaat, alhamdulillah saya dapat baca suratul Kahfi. Tapi ada tak daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan sekalian boleh bagi jaminan dekat saya confirm dah selamat dari fitnah Dajjal? Adakah tak ada? Ada. Setakat ni tak ada Nak kata tuan-puan sekalian, meskipun kita bertahun-tahun tak pernah miss baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, sampai ke hari ini kita masih lagi tidak boleh bagi jaminan secara confirm kita sudah selamat dari fitnah Dajjal. Yang kita nak bincang pada malam ini tuan-puan sekalian adalah dimohon kepada hadis kedua ni. Bagaimana surah ini boleh menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. 1 jam saja tuan-puan sekalian, saya tak berhajat nak pergi pada satu-satu ayat. Dimohon kepada ringkasan tadabbur kepada surah Al-Kahfi. Baik. So 2 dah fadilat saya bincangkan pada tuan-puan sekalian sebentar tadi. Baik. Seterusnya tuan-puan sekalian, apa idea basic tentang surah ini? Surah ini mengandungi 110 ayat. Mengandungi apa? Tuan-tuan sekalian 110 ayat. So 110 ni dikira satu ayat yang banyak, satu surah yang panjang ke pendek 110 ni? Kalau ikutkan 110 ayat ni panjang kan? Panjang, jadi surah yang dikira panjang melebihi 110 dapat sampai 110 ayat. Surah yang panjang. Tapi tuan-puan sekalian, saya mungkin nak ubah cara pandang kita pada malam ini. Kadang-kadang ada orang yang berat nak baca suratul Kahfi setiap hari Jumaat ni, dia mungkin berfikir tentang 110 ayat tu. Oh, susahlah nak baca 110 ayat ni, banyaknya 110 ayat ni. Tapi saya nak ajak tuan-puan sekalian ubah sikit cara fikir. Suratul Kahfi meskipun mengandungi 110 ayat, tapi jangan dilupakan dalam suratul Kahfi ini juga terkandung di dalamnya ada 4 cerita. Ada 4 cerita. Jadi cuba ubah daripada kita selalu sebut 110 ayat yang mungkin kita rasa macam Allah banyaknya ayat nak kena baca. Jadi ubah cara kita menyebut, saya baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, saya kena baca 4 cerita sahaja. Tak ke rasa macam 4 cerita je tak banyak pun, 4 cerita. Bukannya 4 ayat panjang pun, tidak. Dia 4 cerita. Siapa tak suka cerita tuan-puan sekalian? Jadi ada 4 cerita yang saya kena baca pada setiap hari Jumaat itu. Jadi dah ubah dah daripada kita pandang 110, kita nampak ada 4 cerita sahaja saya kena baca tentang suratul Kahfi. Baik. Tuan-puan sekalian, sebelum saya nak bicarakan apakah 4 cerita yang terkandung dalam suratul Kahfi ini, kita kena tahu sikit tuan-puan sekalian apakah asbabun nuzul. Kenapa Allah menurunkan suratul Kahfi? Ini antara benda yang sangat penting dalam perspektif tadabbur, sebab mengetahui asbabun nuzul ibarat guru disiplin kita. Guru disiplin. Kadang-kadang kita terlalu syok bertadabbur dengan siapa-siapa ustaz ke ataupun kita sendiri melakukan tadabbur, kita duk fikir tang sana, fikir tang sini, kita fikir macam-macam. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, dalam ulumul Quran, dalam science of Quran, dalam ilmu Quran ni dia ada guru disiplin dia. So bila kita nak mentadabbur satu-satu ayat, sangat penting kita belik juga apakah asbabun nuzul. Pernah dengar tak tuan-puan sekalian asbabun nuzul? Tahu tak? Ke first time dengar asbabun nuzul ni? Pernah dengar tak asbabun nuzul kan? Asbabun nuzul ni, ringkah dia maksudnya adalah sebab nuzul. Sebab tu sebab lah. Nuzul tu maksudnya sebab, nuzul tu maksudnya penurunan. Jadi sebab penurunan. Kita kena tahu benda ni tuan-puan sekalian. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu teruja dan ghairah
mentafsirkan satu ayat, mentadabbur satu ayat, mengesampingkan asbabun nuzul, sangat-sangat membimbangkan bila mana orang tu tersasar daripada tafsirannya asal. Dia tersasar daripada apa yang Allah nak sampaikan sebenarnya. Ibaratnya contoh macam ayat ni lah. Bila kita baca tentang ayat, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Kita ni duk gunalah ayat ni saban hari tuan sekalian membicarakan tentang apa? وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. Kita merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita gunakan dalam aktiviti seharian kita tentang ayat ni, bercerita tentang perancangan. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, kalau kita baca asbabun nuzul ayat tu, Allah sedang berbicara mengenai perancangan orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi nampak tak tuan-puan sekalian, kita guna ayat ni untuk kita nak buat perancangan kehidupan kita seharian. Kita pun planning lah, hari ni nak buat apa, saya nak baca Quran pukul berapa, nak tadabbur Quran pukul berapa, nak buka tafsir pukul berapa. Semua perancangan kita perancangan yang baik. Tapi kita gunakan pula ayat tu sebagai sandaran kepada perancangan kita. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok asbabun nuzul, rupa-rupanya makaru wa makarallah, perkataan makar itu merujuk kepada perancangan jahat. Perancangan jahat. Cuba tanya tuan-puan sekalian, kita buat jadual, kita nak baca Quran pukul berapa, nak solat sunat pukul berapa. Solat sunat, baca Quran, itu perancangan baik ke perancangan jahat? Ini perancangan baik. Tapi kenapa kita menisbahkan perancangan baik kita semua itu tadi dengan perkataan makaru wa makarallah? Sebab makar ni tuan-puan sekalian, makara ini merujuk kepada perancangan jahat. Jadi kita mungkin nampak, oh terjemahan nampak macam okey ni, ayat ni nak digunakan kepada kita punya perancangan. Tapi asbabun nuzul dan tafsiran tidak berpihak kepada apa yang kita nampak pada terjemahan itu. That's why, poin saya tuan-puan sekalian adalah, melihat terjemahan je tak cukup. Kita kena masuk juga disiplin tafsir asbabun nuzul. So asbabun nuzul ni ibarat apa tahu? Guru disiplin. Bila kita terlalu ghairah nak berfikir tentang tadabbur ni, so ada asbabun nuzul, dia akan tolong-tolak kita masuk dalam track balik. Masuk, kamu dah keluar dah tu. So itu peranan asbabun nuzul. Termasuk suratul kahfi, dia ada asbabun nuzul dia. Ada sebab penurunan surah ini. So ada 3 persoalan. Ni asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah, dia berpunca daripada 3 persoalan yang didatangkan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum turun surah Al-Kahfi ini, orang Yahudi ni ada bertanya 3 soalan. Dan kalau ada tuan-puan sekalian ada nota, boleh catat 3 soalan ini. Okay? Ada 3 soalan yang didatangkan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan menjadi sebab kenapa turun suratul Kahfi. Okay? Ada 3 persoalan. Soalan yang pertama tuan-puan sekalian adalah, orang Yahudi ni bertanya kepada Nabi, first kali, boleh tak kamu wahai Muhammad ceritakan kepada kami bagaimanakah nasib orang-orang yang berkelana di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, soalan pertamanya adalah, boleh tak kau cerita kat kami wahai Muhammad cerita tentang Ashabul Kahfi? Itu soalan pertamanya. Tapi kalau dalam dia punya dalam tafsir tu dia merujuk kepada, dia kata boleh tak cerita pada kami tentang pemuda di zaman dahulu yang pergi berkelana jauh. So itu soalan dia, tetapi jelas kat sini persoalan pertama ini merujuk kepada dia nak tahu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini adalah persoalan yang pertama. Baik. Jelas Okay, baik. Persoalan yang kedua tuan-puan sekalian yang ditanya kepada Nabi Muhammad adalah, boleh tak kau cerita dekat kami tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan mengelilingi dunia dari timur sampailah ke barat. Okay. So dalam teks tu dikatakan, cerita kat kami tentang seorang lelaki yang berjalan mengelilingi dunia dari timur sampai ke barat. So agak-agak tuan-puan sekalian, setakat yang pernah anda baca suratul Kahfi, agak-agak soalan kedua ni dirujuk kepada cerita yang mana? Zulkarnain. Ya. So cerita kedua ni mudah katanya tuan-puan sekalian, dia sedang bertanya kepada Muhammad tentang, boleh cerita kat kami tak tentang cerita Zulkarnain? Itu adalah soalan yang kedua. Baik, so nampak soalan pertama tu ada kaitan, suratul dia tanya tentang Ashabul Kahfi, ada cerita Ashabul Kahfi dalam suratul Kahfi. Yang kedua dia tanya tentang Zulkarnain, ada cerita Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi.
Tapi soalan ketiga ni tuan-puan sekalian dia pelik sikit. Ini adalah soalan daripada Yahudi juga tuan-puan sekalian, tetapi kita tidak akan jumpa jawapannya dalam suratul Kahfi. Sebab soalan ketiga adalah orang Yahudi ni bertanya, tolong cerita dekat kami wahai Muhammad tentang roh. Tentang apa? Tentang roh. So ini adalah persoalan ketiga. Selepas Ashabul Kahfi, yang kedua Zulqarnain, yang ketiga adalah orang Yahudi bertanya tentang roh. Cerita kat kami wahai Muhammad tentang roh. Maka yang ini tidak dijumpai tuan-puan sekalian ya dalam suratul Kahfi. Tapi ajaib ni tuan-puan sekalian, susunan ataupun tartibus suar ataupun susunan surah dalam Al-Quran, soalan ketiga ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah sebelum suratul Kahfi. Apa surah sebelum suratul Kahfi tuan-puan sekalian? Sebelum surah Al-Kahfi, surah apa? Alah, tak ingat. Cuba tengok boleh. Kita buat aktiviti sikit malam ni. Sebelum surah Al-Kahfi surah apa? Surah Al Ni. Saya bagi sini. Surah Al-Isra. Al-Isra. Surah Al-Isra tuan-puan sekalian. Jadi nak katanya soalan tentang roh ini dijawab oleh Allah dalam surah sebelum suratul Kahfi. So bila ditanya tentang roh ni tuan-puan sekalian, jawapannya ada pada ayat 85 surah Al-Isra. Okey, saya ulang Jawapan bagi persoalan ketiga orang Yahudi ni tuan-puan sekalian, dia ada pada ayat 85 surah Al-Isra. Okey, surah Al-Isra. So basically tuan-puan sekalian, berdasarkan daripada persoalan ini, ada 3 soalan. So 2 daripada soalan itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tetapi tuan-puan sekalian, seperti mana saya mulakan tadi, surah Al-Kahfi ini mengandungi 4 cerita. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan suratul Kahfi yang kita duk baca tadi tu tuan-puan sekalian, soalan daripada Yahudi tu tadi, nampak disebut ada 2 je persoalan yang berkait. Sedangkan Al-Kahfi ada 4 cerita. Lalu mengapa sedemikian tuan-puan sekalian? Soalan cuma 2 yang berkait. Tapi kenapa sampai Allah datangkan 4 cerita tuan-puan sekalian? Ini adalah perkara yang menarik untuk difikir-fikirkan. So saya dah expose tuan-puan sekalian, kan saya sebut dia 4 cerita kan? So kita dah tahu dah dalam 4 cerita itu salah satunya adalah cerita tentang Ashabul Kahfi. Dan salah satunya juga tuan-puan sekalian adalah cerita tentang Zulqarnain. Apa lagi 2 cerita yang ada dekat dalam suratul Kahfi tuan-puan sekalian? Cerita lagi 2 yang berbaki adalah cerita mengenai Nabi Musa dan Nabi Khidir, ataupun dalam hadis lebih tepat bukan Khidir disebut tuan-puan sekalian, tetapi kita kena sebut sebagai Khadar. Khadar. Sebutan yang betul bukan Khidir tetapi Khadar. Okey, ini adalah sebutan yang betul. Khadar. Bukan Khidir bukan Nabi Musa Nabi Khidir, tapi Nabi Musa dan Nabi Khadar. Okey, itu yang ketiga. Yang terakhir adalah tuan-puan sekalian ada cerita mengenai pemilik 2 kebun. Pemilik 2 kebun. Kalau saya nak sebutkan dalam susunan yang betul tuan-puan sekalian bagaimana flow suratul Kahfi ni, 4 cerita ni saya susun ikut susunan Okey, surah Al-Kahfi ni dimulakan dengan cerita apa? Cerita mengenai Ashabul Kahfi terlebih dahulu. Okey, ini cerita pertama. So bila kita buka suratul Kahfi, cerita nombor wahid, cerita nombor 1, cerita mengenai Ashabul Kahfi. Dekat mana ni kita nak jumpa cerita Ashabul Kahfi ni? Dia bermula dari ayat ke-9 sampailah ayat 31. Bermula daripada ayat 9 sampai ayat 31, di situlah letak duduknya cerita mengenai pemuda Al-Kahfi ni. Okey, pemuda Al-Kahfi. Tu nombor 1. Okey, saya tengah sebutkan ikut susunan. Okey, nombor 1 pemuda Al-Kahfi ayat 9 sampai 31. So situ cerita dia. Dekat situ cerita dia. Okey, dapat tangkap tuan sekalian Laju sangat ke? So okey, baik. Itu nombor 1. Nombor 2 tuan-puan sekalian, disambung selepas habis ayat 31 cerita mengenai pemuda Al-Kahfi. Cerita kedua disambung dengan cerita mengenai pemilik 2 kebun. Okey, pemilik 2 kebun. Tajuk ni saya je yang bagi tuan-puan sekalian sebab dia tak ada tajuk khusus pun Allah namakan cerita apa, tetapi ulama-ulama tafsir menamakan cerita kedua ni sebagai Ashabul Jannatain. Ashabul Jannatain. Jannatain tu bukan 2 syurga ya tuan-puan sekalian ya. Jannatain tu bermaksud 2 kebun. Okey. Jannah tu maksudnya kebun tuan-puan sekalian. Jannah tu maksudnya kebun. So Jannatain maksudnya 2 kebun. So cerita kedua adalah pemilik 2 kebun. Kita akan jumpa cerita ni dekat mana tuan-puan sekalian? Bermula dari ayat 32, ayat 32 sampailah ayat 59. Ayat 32
sampai ayat 59. Ini adalah cerita yang kedua yang ada dalam suratul Kahfi. Cerita apa tadi tuan-puan sekalian? Ashabul Jannatain ataupun pemilik dua kebun. Okey, itu cerita kedua. Cerita ketiga tuan-puan sekalian, selepas habis pemuda Al-Kahfi cerita pertama, yang kedua adalah pemilik dua kebun. Cerita ketiga ini adalah cerita mengenai Nabi Musa dan Nabi Khadar. Nabi Musa dan Nabi Khadar. Dekat mana kita nak jumpa cerita ni tuan-puan sekalian? Bermula dari ayat 60 sampailah ayat 82. Ayat 60 sampai ayat 82. Di sini kita akan berjumpa mengenai cerita Nabi Musa dan Nabi Khadar. Okey, ini adalah yang ketiga. Dan cerita yang terakhir tuan-puan sekalian, cerita yang terakhir adalah daripada ayat 83 sampailah ayat yang kejap saya tengok 83 sampai ayat 98. Dia tak terus habis semua. 83 sampai 98 kita akan jumpa cerita mengenai Zulqarnain. So cukuplah 4 cerita tu. Okey. So tuan-puan sekalian boleh tak sebut sama-sama dengan saya 4 cerita yang terkandung dalam suratul Kahfi. So lepas ni tak perlu lagi nak fikir sangat dah. Oh 110 ayat nak kena baca ni, banyak ni nak kena baca 110 ayat ni. So anda kena ingat anda kena baca 4 cerita sahaja dalam suratul Kahfi. So cerita pertama tuan-puan sekalian, cerita tentang apa? Sebut ramai-ramai dengan saya. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Okey, cerita Dia kena mute kan? Kena unmute. kena unmute tu, tak dengar suara tu. Okey. Yang pertama cerita pasal apa? Ashabul Kahfi. Okey, baik. Cerita kedua tuan-puan sekalian cerita pasal apa? Milik dua kebun. Pemilik dua kebun, ataupun kalau nak sebut dalam bahasa Arab kita sebut sebagai Ashabul Jannatain. Ashabul Jannatain. Baik, nombor 3 tuan-puan sekalian, nak tengok betul tak betul sebut ni. Nombor 3 apa? Dan Nabi Musa dan Nabi Khadar. Yes, sangat tepat. Bukan Khidir tapi Nabi Musa, Nabi Khadar. Itu adalah cerita yang ketiga. Cerita keempat, cerita apa? Kita Zulkarnain, mengenai Zulkarnain. So mengenai Zulkarnain. So cukuplah 4 cerita tuan-puan sekalian yang kita akan berjumpa dalam suratul Kahfi. Baik. Nanti saya akan kaitkan di hujung nanti tuan-puan sekalian apa kaitan 4 cerita ini dengan hadis yang kedua saya sebutkan di awal tadi. Iaitu siapa yang baca suratul Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. So kita nak kena teropong sekejap surah ni. Apa kaitan saya baca suratul Kahfi ni sampai boleh menyebabkan saya selamat dari fitnah Dajjal? Sebab sekadar membaca, kita sendiri pun tak berapa nak kuat yakin ataupun confirm saya dah selamat dari fitnah Dajjal. Pastinya orang yang memahami surah ini, dia akan ada bekalan selepas dia tamat baca 110 ayat untuk nak protect diri dia dari mendapat ataupun terkena fitnah Dajjal ini. Baik, sebelum masuk tentang benda itu tuan-puan sekalian, kita nak kena bedah terlebih dahulu kenapa nama surah ini mesti dipanggil Al-Kahfi. Boleh tak tuan-puan sekalian respon dekat saya, Al-Kahfi tu yang setakat tuan-puan semua tahu maksud dia apa? Al-Kahfi ni. Gua. Yes, ramai orang menterjemahkan maksud Al-Kahfi ini adalah gua. Gua. Tetapi tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalau tuan-puan sekalian pernah terekspos dalam dunia bahasa Arab ataupun vocabulary bahasa Arab, ada tak perkataan lain dalam bahasa Arab yang bermaksud gua? Ada tak? Ada tak perkataan lain yang tuan-puan semua tahu dalam bahasa Arab yang maksudnya adalah gua? Ada ke tak ada? Ada tak yang setakat ni yang tahu? Hira. Gua Hira. Okey. Gua Hira tu bahasa Melayu. Maksud saya dalam bahasa Arab, sebutan gua dalam bahasa Arab. Di samping kita tahu gua Jabal Bukit. Jabal Bukit. Saya ingatlah Ustaz. Yang tadi tu yang sebut tentang Gua Hira tu, kalau siapa yang pernah sampai Mekah, dekat pintu Gua Hira tu ada tulisan Arab dekat pintu Gua Hira tu. Dia tak tulis Gua Hira, dia tulis ialah Gua Hira maksud dia, tapi dalam bahasa Arab tu. Kita akan dapati dia tak sebut Al-Kahfil Hira. Kalau kita kata kahfi tu maksudnya gua kan, kita mungkin kata oh Gua Hira dalam bahasa Arab ni maksudnya adalah Al-Kahfil Hira. Kita tak jumpa pula tuan-puan sekalian dekat pintu Gua Hira tu ditulis Al-Kahfil Hira. Tapi dekat Gua Hira tulis apa? Siapa ingat lagi? Pakat belakang siapa dah lah di Mekah tak? Mungkin pernah pergi haji, pergi umrah. Ingat tak apa yang tertera dekat pintu masuk Gua Hira tu? Tak naik lagi Ustaz. Ya? Tak sempat naik Gua Hira lagi. Oh tak sempat naik Gua Hira lagi. Tak apa.
Okey, baik. Kalau kita pernah sampai sana, kita akan dapati dekat pintu Gua Hira itu tertera satu tulisan, bukan ditulis Al-Kahfil Hira, tapi ditulis dalam sebutan apa? Ghar, Ghain, Alif, Ra. Oh. Ghar Al-Hira. Oh, Ghar. ghar. So Ghain, Alif, Ra. Ghar. So dalam bahasa Arab ada dua perkataan yang maksudnya gua. Yang pertama adalah ghar, yang kedua adalah al-kahfi. So ada dua lah. So kita nak kena bincang juga, kalaulah Allah nak menamakan surah ini surah gua, kenapa tidak dinamakan surah ini namanya surah Al-Ghar? Kenapa mesti dipilih nama surah ini Al-Kahfi? Itu yang kita nak bincang pertama ni. Kenapa tidak Ghar, kenapa Al-Kahfi? Ini kita nak bincang sekarang. Baik tuan-puan sekalian. Untuk membezakan dua kalimah ini dan kenapa mesti relevan Allah memilih perkataan Al-Kahfi berbanding Al-Ghar, sebab Ghar ni tuan-puan sekalian, kenapa tidak namakan surah ini Ghar? Sebab Ghar ini dia merujuk kepada gua yang kecil. Ghar dalam bahasa Arab digunakan untuk merujuk kepada gua yang kecil. So kalau gua tu kecil, disebut dalam bahasa Arab bukan Al-Kahfi, tetapi disebut dalam bahasa Arab Ghar. Sebab itu kalau kita tengok Gua Hira tuan-puan sekalian, besar ke kecil gua tu? Kecil saja. Sangat kecil. So gua-gua yang kecil ni dinamakan sebagai Ghar. Ghar. Tapi lawannya adalah Al-Kahfi. So kalau Ghar gua kecil, Al-Kahfi merujuk kepada apa? Gua besar. besar. Okay. So kenapa penting kita tahu Al-Kahfi ni masuk gua besar tuan-puan sekalian? Sebab di situlah kita akan nampak betapa hebatnya Allah menjaga pemuda Al-Kahfi yang berada dalam gua besar, tidur selama 309 tahun dalam keadaan sihat walafiat, tidak ada sebarang kecacatan, kemudaratan terkena kepada diri dia. Kalau gua kecil tuan-puan sekalian, barangkali kan, kalau kena balik kiri kanan pun tuan-puan sekalian mungkinlah boleh terjaga sikit. Tapi boleh bayang tak macam mana kalau Allah balikkan seseorang dekat dalam gua yang sangat besar. Balik ke kanan mungkin ada batu besar pun terantuk pula, mungkin luka. Balik ke kiri kena pula batu tajam dan sebagainya tuan-puan sekalian. Nak katanya bila sebut gua itu gua besar, maksudnya kita akan nampak betapa hebatnya Allah menjaga pemuda-pemuda itu dalam gua yang besar. Sebab kalau gua kecil tuan-puan sekalian, kita akan nampak dia punya mudarat tu sikit. Tapi sempurnanya Allah menjaga Ashabul Kahfi dalam gua besar ni, dia bangun-bangun tak ada luka tuan-puan sekalian. Tak ada debu tuan-puan sekalian. Tak ada pula benjol sana sini tuan-puan sekalian. Kalau kita baca Suratul Kahfi kan kita akan nampak ada babak Allah membalik-balikkan mereka. Dan ada orang-orang saintis mengatakan ini adalah antara ijaz ilmi, kemukjizatan sains. Kalau kita pergi ke hospital, kenapa orang-orang yang koma, yang bedridden, istilahnya bedridden, tu bedridden tuan-puan sekalian? Yang terlantar tu kan, kenapa nurse akan datang setiap pagi, akan kalau tu dia koma, dia terang macam tu saja, dia akan ubah posisi kan, kadang-kadang dah lama sangat meniarap macam tu, dia akan ubah posisi mengereng kan, dah mengereng pula dia akan ubah belah sana. Tujuannya apa tu puan sekalian? Nak jaga kulit tu. Sebab kalau lama sangat terbaring ke atas katil, kita akan jadi bed sore, akan berlaku ruam kepada kulit. So ada orang mengambil sains daripada cerita pemuda Al-Kahfi ni dengan Allah membalik-balikkan badan pemuda Al-Kahfi itu sebagai cara untuk merawat bed sore. Sebagai cara untuk merawat apa benda? Sakit-sakit ataupun ruam-ruam kulit. Ini selit lah tuan-puan sekalian, nak katanya ada orang nampak Suratul Kahfi ni dari sudut mukjizat sains dia. Mukjizat sains. Baik. So kita dah jelas lah, kenapa Allah namakan surah ini Al-Kahfi, sebab Allah nak bagi tahu gua yang pemuda Al-Kahfi ni duduk bukan gua kecil. Tetapi gua yang Al-Kahfi duduk ni, pemuda Al-Kahfi duduk adalah gua yang sangat besar. Nak kata macam mana Allah mengurus takbir mereka dalam gua yang sangat besar itu adalah kuasa yang sangat menakjubkan. Kuasa yang sangat menakjubkan. Baik. Ini juga yang saya nak masukkan dalam saya punya mukadimah juga. Baik, now kita pergi pada cerita pertama. Ringkasan saja tuan-puan sekalian. Cerita pertama adalah cerita mengenai pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Yang boleh saya katakan tuan-puan sekalian, cerita pemuda Al-Kahfi ni, dia seolah-olah memberikan kita isyarat bahawasanya fitnah Dajjal barangkali boleh datang dalam bentuk memberikan fitnah kepada akidah dan iman.
Pemuda Al-Kahfi lari daripada raja yang mengaku anak Tuhan tu sebab apa? Sebab nak mempertahankan akidah dan iman. So tuan-puan sekalian, anda tahu kan cerita pemuda Al-Kahfi ni basically macam mana kan? Anda rasa saya percaya anda pernah dengar cerita pemuda Al-Kahfi ni. Dah. Mereka ni tuan-puan sekalian berhadapan dengan raja yang mengaku anak kepada Tuhan. Tak mengaku Tuhan tapi dia mengaku anak kepada Tuhan. Sebab itu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mentarjihkan pemuda-pemuda Al-Kahfi ni dia hidup zaman-zaman yang dihidup tu dekat-dekat dengan Nabi Isa punya zaman. Ini antara dakwaan ataupun tarjihat daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia menisbahkan pemuda Al-Kahfi ini hidup dekat-dekat dengan zaman Nabi Isa. Kenapa dia katakan sedemikian? Sebab idea tentang mengaku anak Tuhan ni, mengaku cerita pasal anak Tuhan ni, dia bermula waktu zaman Nabi Isa alaihissalam. Selepas zaman Nabi Isa, sebelum zaman Nabi Isa, tak ada lagi idea tentang ada orang mengaku anak Tuhan. Sebab bila Nabi Isa muncul kan, dia kata Nabi Isa tu anak kepada Tuhan kan, tuan-puan sekalian? Kan? So sebab itulah ada ulama-ulama tafsir yang mentarjihkan Ashabul Kahfi hidup dekat-dekat dengan zaman Nabi Isa. Sebab muncul idea mengaku anak Tuhan. Muncul idea mengaku anak Tuhan. Jadi disebabkan pemuda Al-Kahfi ni tak boleh terima raja mengaku dia anak Tuhan, tuan-puan sekalian. Di saat orang lain tu kalau kata siapa yang tak mengaku dia sebagai anak Tuhan akan mendapat mudarat, akan dihukum dan sebagainya. Lalu disebabkan itu tuan-puan sekalian, dia memilih untuk tidak tunduk kepada raja itu, bahkan melarikan diri, menyelamatkan diri, bukan semata-mata diri, tapi lebih besar adalah untuk menyelamatkan iman dan akidah. Maka cerita pertama ni tuan-puan sekalian boleh saya katakan, dia seolah-olah memberikan kita pelajaran pentingnya kita mencari benteng untuk menjaga iman dan akidah kita. Sebab fitnah akhir zaman yang pertama yang Dajjal akan cuba cucuk manusia akhir zaman ni adalah dia akan gugat kita punya iman dan akidah. So cerita pertama ini adalah simbolik kepada fitnah kepada akidah dan iman. Fitnah kepada akidah dan iman. Ingat lagi kan tuan-puan sekalian hadis kedua tu kan? Siapa yang baca suratul Kahfi ni akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. So bentuk fitnah yang pertama kita belajar pada suratul Kahfi, babak pemuda Al-Kahfi adalah cerita mengenai fitnah kepada iman dan akidah. So ini adalah yang pertama. Baik. Tuan-puan sekalian, saya percaya kita ni dah baca Al-Kahfi lama dah. Babak pemuda Al-Kahfi dah kerap kali kita lalu. Tapi soalan saya sebut tadi cerita pemuda Al-Kahfi daripada ayat berapa sampai ayat berapa? Cuba ingat balik. Daripada ayat berapa sampai ayat berapa? 9 hingga 31. Yes, daripada ayat 9 sampai 31. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Okay, ini untuk muhasabah kita bersama. Kita dah baca suratul Kahfi sangat lama dan banyak kali kita baca suratul Kahfi. Tetapi, sudahkah kita mencapai maqasid dan tujuan yang paling besar terhadap cerita pertama dalam surah ini? Sebab maqasid yang paling besar untuk orang-orang yang membaca cerita pertama dalam suratul Kahfi ini adalah sepatutnya bila dia tamatkan ayat ke-31 itu, dia sekurang-kurangnya kena mengatakan Masya Allah ataupun Subhanallah kepada kuasa dan magic yang telah Allah tunjukkan dalam cerita ini. Cerita ini. Saya nak tanya, bila kita dah sampai ayat 31, ada tak dalam hati kita mengucapkan at least, bukan kita buat sungguh-sungguh lah, at least ada tak dalam hati kita sebut macam ni? Wow! Hebatnya apa yang Allah buat pada waktu itu. Ataupun kita baca ayat 31 ni, kita tak sabar nak masuk ayat 32. Nampak tak? Sebab sepatutnya sampai ayat 31, kita dah mampu untuk mengatakan keterujaan dan menyatakan at least wow kepada apa yang Allah telah lakukan dalam cerita ini. Kenapa saya katakan itu tujuan terbesar cerita pertama ni tuan-puan sekalian? Sebab ayat ke-9 surah Al-Kahfi ini tuan-puan sekalian, Allah telah mulakan dengan apa? Ini cerita pertama kan? So, permulaan cerita macam mana Allah mulakan cerita? Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Awal-awal pendahuluan cerita lagi Allah bagi tahu kat kita pada cerita pemuda Al-Kahfi dan anjing tu, ataupun ada katakan Raqim tu anjing, tapi saya katakan pada cerita Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu ada di sana perkara-perkara yang ajaib.
Ataupun dalam bahasa yang lebih moden sikit, Allah kata cerita ni ada apa? Ada magic. Ada benda yang menakjubkan. Ada benda yang bersifat wow factor. Sangat wow, sangat menakjubkan, ajaib, miracle, magic. So Allah bagi tahu permulaan cerita lagi. This story have magic. Dalam cerita ni ada miracle, ada keajaiban, ada magisnya. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi anda satu kefahaman yang mudah nak faham sikit, analogi. Pernah tak tuan-puan sekalian tonton persembahan silap mata? Pernah tengok tak persembahan silap mata? Tak kira lah sama ada dalam TV ke, ataupun tengok secara live ke masa tengah makan ada orang buat silap mata ke. Biasa kan kalau kita tengok dekat dalam TV, orang buat silap mata tu, biasanya lepas orang tu buat something yang magic, ataupun orang-orang dalam TV tu puan sekalian bukan buat magic betul pun. Dia orang nama pun silap mata. Silap mata ni adalah orang kata benda, the sleight of hand, kepantasan tangan. Kita je nampak macam magic, hakikatnya dia tipu kita, dia tipu pandangan mata kita. So nak katanya segala magic kat TV tu, yang orang duk rasa seronok tengok tu, dia adalah berdasarkan penipuan. Tapi tengok hebat tak hebat magic manusia buat kat dunia ni tuan-puan sekalian, bila dia buat magic, anda tengok berapa ramai, lepas orang tu buat hilangkan sesuatu daripada tangan dia. Apa yang orang buat, orang yang tengok tu buat pada waktu itu tuan-puan sekalian? Cuba cerita kat saya. Orang yang melihat magic tu, lepas dia buat satu magic tu, orang yang melihat akan respon macam mana kepada magic tu? Biasanya. Wow. Kita akan kata wow. Bahkan ada orang yang mungkin over sikit, dia kata standing ovation, bagi tepukan yang sangat gemuruh kepada persembahan itu. Ada yang mengatakan good, hebatnya kamu. Nak? So memuji, dia menunjukkan ketakjuban, menunjukkan dia rasa macam terpana dengan magic yang dilakukan. Tapi sedar tak sedar tuan-puan sekalian, kita memberikan tepukan, kita memberikan keterujaan kepada sebuah pembohongan. Betul-betul. Kita memberikan ketakjuban kepada sebuah pembohongan. Tapi cuba tanya iman kita masing-masing tuan-puan sekalian. Kita tak tahu lagi cerita tentang suratul kahfi, ashabul kahfi ni macam mana. Tapi awal-awal lagi Allah bagi tahu Allah want to do some magic. Allah nak buat magic yang maha benar dalam cerita ni. Tapi kenapa bila kita baca cerita ni daripada ayat 9 sampai 31, langsung kita tidak tunjukkan sebarang ketakjuban kepada magic Allah yang maha benar. Untuk sebuah penipuan, bukan kita berikan. Tapi untuk kebenaran daripada yang maha benar buat magic, langsung tak ada perasaan teruja kepada magic Allah. Apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Magic kebenaran kita tak ambil endah. Tetapi magic sebuah penipuan, oh kita punya takjub tu luar biasa. Sangat luar biasa. So, kita tak baca lagi ni apa kandungan dia. Tapi Allah bagi tahu awal-awal dah. This story, cerita ini ada magic. Cerita ini ada magic. So, kita kena expecting, oh bila ni babak magic dah. Gitu. So, kita kena teruja. Kita rasa macam kena nak baca ayat tu pun kita rasa macam seronok. Ternanti-nanti bila magic itu akan berlaku. So, nampak tak? Beza kan kita baca sekadar nak baca pada hari Jumaat dan beza kita dah baca dengan kita nampak ada rasa macam, oh bila ni Allah nak buat magic ni? Kita baca dengan penuh keterujaan, menantikan magis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. So basically tuan-puan sekalian, cerita Ashabul Kahfi ni semua orang tahu. Hakikatnya cerita pasal mereka larikan diri daripada raja yang sangat zalim yang mengaku anak kepada Tuhan. Lalu disebabkan mereka lari itu, Allah selamatkan dia dekat dalam sebuah gua tuan-puan sekalian, namanya Gua Al-Kahfi. Kita panggil sebagai Gua Al-Kahfi lah pada hari ni tuan-puan sekalian ya. So selamat dekat situ selama berapa tahun? 309 tahun. Tapi apa yang menarik dalam cerita ni tuan-puan sekalian adalah, saya nampak yang paling sangat menangkap saya punya perhatian adalah babak bila mana dia bangun dari tidur. Ramai orang suka bila mana dia tidur tu. Bagi saya yang menarik dalam cerita pertama ni adalah babak bangun daripada tidur. Babak bangun daripada tidur. Kenapa saya katakan itu menarik? Sebab kalau anda tengok pada ayat yang sekejap saya tengok ayat ke berapa tu. Mana ni? Astaghfirullahalazim, saya cari ayat dia. Sekejap, terhilang. Okey ni. Pada ayat yang ke-19. Ayat ke-19. So bila mana mereka bangun daripada tidur tuan-puan sekalian tidur berapa tahun? 309 tahun. Tidur 309 tahun tuan-puan sekalian. Yang anda kalau ikutnya pemuda Al-Kahfi ni, yang tak tahu berapa lama mereka tidur. Sebab itulah the first thing yang mereka buat waktu mereka bangun daripada tidur adalah wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum.
So the first thing yang mereka buat adalah bila bangun daripada tidur adalah yatasaalu bainahum. Mereka bersoal-soal, bertanya-tanya di antara mereka. Qala qailun minhum kam labithtum. So ada orang bertanya, berapa lama kita tidur? Gitu. Sebab kita semua tahu, sebab kita baca ada ayat tu yang menyebutkan thalathami'atin sinina wazdadu tis'a, 300 campur 9. Kita tahulah 309 tahun. Tapi pemuda Al-Kahfi ni dia rasa macam dia tidur tu sekejap. Sebab itu the first thing yang mereka buat bila bangun tidur adalah bertanya berapa lama kita tidur. So ada pun yang mengatakan, tuan-puan sekalian, sangkaan mereka adalah qalu labithna yawman aw ba'da yawm. So hakikatnya mereka tidur 309 tahun, tetapi apa yang mereka rasa adalah kita tidur sehari ataupun separuh hari sahaja. Magic tak magic, tuan-puan sekalian ni? Magic tak magic? Patutnya kena rasa wow dah pada ayat ni. So pemuda Al-Kahfi merasakan satu hari ataupun separuh hari sahaja. Tapi hakikatnya tidur selama 309 tahun. Tapi tuan-puan sekalian, ada kawan dia yang baik sikit, dia kata di saat ada orang duk teka-teka, sehari kot ataupun separuh hari kot, ada kawan dia kata qalu rabbukum a'lam bima labithtum. Dia pun mengatakan sesungguhnya Tuhan kita lebih tahu berapa lama kita tidur. Bagi saya ini babak yang sangat menarik. Tuan-puan sekalian, kenapa di saat ada 7 orang pemuda Al-Kahfi tetapi ada berbeza mentaliti? So ada mentaliti tengah duk sibuk kepala dia duk fikir pasal apa tau? Berapa lama tidur, berapa lama tidur, berapa lama tidur. Tapi ada seorang lagi punya kawan punya mentaliti, dia duk fikir, dia just fikir, Tuhan kita lebih tahu, Tuhan kita lebih tahu. Tuan-puan sekalian, ada tak daripada kalangan kawan-kawan kita pada hari ni, kita tengah duk syok ni, bincang benda-benda yang tak ada manfaat ni. Contoh dalam istilah lain, kita duk bincang benda lara. Bincang benda lara. Tiba-tiba ada kawan kita yang baik sikit, dia datang dekat kita punya kelompok ataupun circle tengah buat benda lara tu, dia duk pesan kat kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tak kesentap jiwa raga kita pada waktu tu, tuan sekalian. Tengah syok ni buat benda lara ni, kawan kita duk kata kat kita, ittaqullah. Dia ibarat macam cerita ni lah, tuan sekalian. Ada 7 orang. Yang lain tengah syok duk bincang, berapa lama tidur. Seorang kawan datang, wallahu a'lam. Tuhan kita lebih tahu. Sentak Kan, sentak kan? Tapi tuan-puan sekalian tengok kenapa kawan yang tadi tu, yang kata wallahu a'lam tu datang untuk bagi tahu Tuhan kita lebih tahu? Sebab tuan-puan sekalian, hakikatnya, berbicara tentang berapa lama kita tidur adalah satu perkara yang boleh dikatakan perkara yang sia-sia. Kenapa? Kenapa saya katakan berbincang berapa lama tidur adalah satu perkara yang sia-sia? Kenapa? Siapa boleh tahu? Beritahu jawapan. Kenapa bincang berapa lama tidur itu adalah perkara yang sia-sia? Tak mengubah hakikat, Ustaz. Macam mana? Tak merubah apa-apa pun, tak merubah hakikat sebenarnya. Tak merubah hakikat sebenarnya. Barangkali itu salah satu perspektif kenapa kita katakan bincang tentang berapa lama tidur itu adalah perkara yang sia-sia. Tapi hakikatnya tuan-tuan sekalian, simple logic. Tak penting ke Ustaz? Okey, betul tak penting. Tapi simple logic yang akan memberitahu kepada kita kenapa tak penting bincang berapa lama tidur itu adalah, tuan-puan sekalian, untuk nak kira berapa lama tidur, kita perlukan 2 benda. Pertama, waktu kita bangun. Yang kedua adalah waktu kita tidur. So bila kita ada 2 data ni, barulah kita boleh estimate, barulah kita boleh kira berapa lama kita tidur. Tuan-puan sekalian, cuba jawab dekat saya. Kita boleh tahu tak pukul berapa kita bangun? Boleh. Kita boleh tahu tak pukul berapa kita bangun? Kita boleh. Yes, pukul berapa kita bangun kita boleh tahu. Sebab bila kita bangun kita tengok jam, so itulah waktu kita bangun. Tapi cuba jawab soalan saya yang kedua ni, tuan-puan sekalian. Kita tahu tak pukul berapa kita tidur? Boleh anggaran ni. Anggaran tak boleh. Sebab kita ingat lagi, untuk mengira berapa lama tidur, kita perlukan 2 data penting. Pertama adalah pukul berapa bangun, yang kedua pukul berapa tidur. So, pukul berapa bangun, tolak pukul berapa tidur, maka kita dapat berapa lama kita tidur. Tapi pukul berapa bangun, dan kita dapat data yang pertama. Tapi pukul berapa tidur, tuan-puan sekalian, ini adalah perkara yang mustahil kita tahu. Betul tak? Sebab kita boleh bagi tahu dekat kawan kita pukul berapa kita masuk tidur. Masuk bilik untuk tidur. Tapi the moment kita betul-betul tidur, hanya Allah je yang tahu.
Sebab itu kawan dia tadi tu masuk kat tengah-tengah discussion yang hangat lagi sensasi tu, dia masuk dalam perbincangan tu, dia cakap apa benda? Tuhan kita lebih tahu. Logik lah, sebab apa? Macam mana kau nak kira berapa lama tidur sedangkan kita tidur pukul berapa pun kita tak tahu. Sekarang ni bolehlah tahu pukul berapa sekarang ni. Nak tolak macam mana? Pukul berapa tidur pun tak tahu. Kan? So nak kata tuan-puan sekalian, itulah rahsia tentang tidur ni. Antara kehebatan rasa tidur ni tuan-puan sekalian, ada orang dia katakan, contoh masa tu petang, dia kata aku nak tidur malam ni pukul 10. Aku nak tidur malam ni pukul 10.30. Dia boleh buat jangkaan dia nak tidur pukul berapa. Tapi hakikatnya tuan-puan sekalian, ada tak situasi dia kata nak tidur pukul 10.30 tapi pukul 8 dah tidur dah tuan-puan sekalian. Ada tak pernah berlaku? Ya. Pernah kan? Waktu bila? Waktu masjid tengah buka, masa tu ada kuliah maghrib dekat masjid. Kan? Dia kata nak tidur pukul 10.30 tapi kebetulan pula kuliah maghrib malam tu dia tidur pukul 8. Nampak tak? So dia planning nak tidur 10.30 tapi pukul 8 dah tidur dah. Sebab apa? Kuliah maghrib kat masjid. Ada tak orang yang target nak kata, oh saya nak tidur pukul 10.30 tapi pukul 1 baru betul-betul dia tidur? Pernah berlaku tak? Nah. Dia tidur kat katil, pejam mata tak tidur-tidur. Pejam mata tak tidur-tidur. Nak katanya tidur ni, babak tidur ni, bukan bangun tidur. Babak tidur ni rahsia Allah. Jadi sebab tu kawan dia kata Tuhan kita lebih tahu. Jadi tuan-puan sekalian, poin saya adalah hidup kita ni ada benda-benda yang melibatkan benda kita boleh tahu dan ada yang melibatkan benda yang kita tak tahu. Sebaik-baik perkataan bila melibatkan dua keadaan ini adalah kita mengucapkan Tuhan kita lebih tahu. Ataupun bahasa Arabnya adalah Wallahu a'lam. Kadang-kadang ada orang yang menjawab jawapan dengan jawapan Wallahu a'lam ni dilihat apa tahu? Dilihat macam orang yang agak jahil. Tanya soalan Wallahu a'lam. Tanya soalan Wallahu a'lam. Tapi dalam exam peperiksaan jangan jawab macam tu. Ada soalan matematik ke apa, tak tahu jawapan Wallahu a'lam. Kalau cikgu salahkan nampak macam ada masalah akidah pula. So tuan-puan sekalian jangan jawab macam tu dalam exam, kan? Nak katanya tuan-puan sekalian, hidup kita ni sebenarnya orang tu dilihat tersangat cerdik di mata Allah bila mana dia menyerahkan segala pengetahuan hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So nampak So ini antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita pertama. So saya tak nak cerita semua, ni just sikit-sikit je saya ambil. So kita dah tahu dah, oh cerita pertama daripada ayat 9 sampai 31 ada cerita mengenai pemuda Al-Kahfi. Saya ambil sneak peek lah. Saya hintai-hintai, kita bawa hintai-hintai sikit. Nak bincang semua tak sempat. Saya memang teruja nak kongsi semua. Tapi masa menceburi kita tuan-puan sekalian ya. Okay? Sebab kita semua nak target tidur pukul 10.30 malam kan. So kita kena cepat-cepat habis lah. Mana tahu kok ada yang nak tidur pukul 10 suku ni kan. Bimbang juga lah. So nak kata tuan-puan sekalian, okay. So tu cerita pertama. Okay. So harapnya bila kita baca cerita daripada 9 sampai 31 ni, cerita pertama ni, memang kena hadirkan perasaan ketakjuban, kena hadirkan wow. Saya tak minta tuan-puan sekalian sampai ayat 31 ni, wow. Tak perlu sebut macam tu. Saya at least kita dalam hati kita akan lahir rasa takjub kepada magic yang telah Allah lakukan dalam dalam cerita yang pertama, cerita pemuda Al-Kahfi. Okay. Selesai cerita pertama. Cerita kedua tuan-puan sekalian adalah cerita pemilik dua kebun. Okay, cerita pemilik dua kebun. Yang ni saya rasa mungkin ada yang dah pernah dengar cerita ni, tetapi ada juga yang mungkin tak pernah dengar cerita ni. Tetapi secara ringkas tuan-puan sekalian, cerita pemilik dua kebun ni berkisah tentang apa? Ada dua orang. Ada dua orang. Seorang baik, seorang tak baik. Tapi dua orang ni bersahabat. Dua-dua orang ni dia kawan. Tapi kawan yang tak baik tu tadi tuan-puan sekalian, Allah berikan kepada dia dua kebun. Ni kawan yang tak baik ni Allah berikan kepada dia dua kebun, dan dua kebun itu Allah lengkapi dengan apa? Min a'nab, daripada kebun anggur. Dan kedua tuan-puan sekalian, Allah kata kebun yang kedua adanya wahafafnahuma binakhlin, ada kebun kurma. So min kebun yang dia ada adalah kebun anggur dan kebun kurma. Dan Allah kata ada lagi tanaman-tanaman lain dekat sekeliling. Tapi yang mainnya adalah dua tu tadi. Dan yang lebih menakjubkan tuan-puan sekalian, di antara dua kebun yang besar itu tadi, Allah alirkan di antara keduanya sebatang sungai. Sebatang sungai. So, mudah katanya Allah nak bagi tahu pemilik dua kebun ini, yang kawan yang tak baik itu tadi, ada dua kebun tu, dia bukan sekadar ada kebun yang sangat mewah, tetapi Allah nak bagi tahu penjagaan kebun itu pun dilakukan secara pasif. Nak kata apa? Kalau dia dapat income daripada kebun-kebun daripada kebun tu, dia dapat secara pasif income.
Sebab kalau orang ada kebun tuan-puan sekalian, dia kena fikir nak kena pergi siram pokok dia tiap hari, nak kena ada cukup air dan sebagainya. Tapi bila Allah alirkan sebatang sungai di antara dua kebun itu tadi, fahamlah kita, tanah itu sentiasa lembap dan pokok itu sentiasa mendapat nutrien yang sangat mencukupi. Ini adalah kehebatan Allah jadikan kepada orang yang tak berapa nak baik itu tadi. Lalu disebabkan orang tu tuan-puan sekalian, dia rasa macam, dia dah rasa ada semua benda, lalu dia menuturkan satu benda yang tak sepatutnya dituturkan. Apa dituturkan tuan-puan sekalian? Dia kata, antabida hadhihi abada. Pertama dia mengatakan, aku tak rasalah tanaman-tanaman aku ni akan dibinasakan selama-lamanya. Dahlah tak berapa nak baik. Ada pula kebun yang mewah. Tetapi dia sebut pada waktu itu, aku tak rasa tanaman aku akan binasa selamanya. Wow. Ini sombong level apa ni tuan-puan sekalian? Dia rasa tanaman yang dia ada tu, yang mewah tu, dia kata tak akan binasa selama-lamanya. Itu nombor satu. Tapi tak cukup tuan-puan sekalian, nombor satu ni dia kata, dia sambung lagi yang kedua, dia kata, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Aku tak rasalah kiamat ni akan berlaku. Sudah. Pertama dia kata apa? Aku tak rasa tanaman aku akan binasa selama-lamanya. Yang kedua dia kata apa tuan-puan sekalian? Aku tak rasalah kiamat ni akan berlaku. So yang ni kita akan dapati pada ayat 35 dengan 36. Ini adalah keceluparan. Keceluparan pemilik dua kebun. Dia kata tanaman tak akan binasa, dia kata kiamat tak akan berlaku. Maka disebabkan ada keceluparan yang telah dituturkan oleh orang yang tak berapa nak baik tadi, datang kawan dia, bagi pesanan kat dia, demo ni. Dia bukan Kelantan lah tuan-puan sekalian, nak kata ginilah, dia kata, patutnya kamu ni tak cakap gitu. Ada ke kamu cakap kamu ni punya kebun tak akan binasa dan kamu kata kiamat tak akan berlaku? Kawan, dia kata, patutnya bila kamu masuk dalam kebun kamu tadi, kamu tengok buah-buahan begitu ranum. Kebun-kebun kamu tu berbuah dengan sangat baik, mendatangkan hasil yang sangat lumayan. Patutnya bila kamu masuk dalam kebun tu, kamu kena ucap benda, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini kita boleh dapati pada ayat yang ke-39. So kawan yang tadi tengok keceluparan seorang sahabat dia tadi, dia kata, kebun tak akan binasa, kiamat tak akan berlaku ni. Dia kata, kawan, tak patutnya kamu cakap macam tu. Waktu kamu masuk dalam kebun, patutnya kamu kena ucap apa benda? Qultu Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. So dalam arti kata lain tuan-puan sekalian, cerita kedua ni antara benda yang kita boleh dapati, pengajaran yang kita boleh dapat adalah bila penggunaan Masya Allah tu kita kena gunakan dalam kita punya kehidupan seharian. So hari ni kan tuan-puan sekalian, ramai orang kita hari ni guna Masya Allah tak kena pada tempat yang betul. Jadi surah Al-Kahfi cerita kedua ni ajar kita bila nak guna Masya Allah dalam kehidupan. Jadi tuan-puan sekalian, biasa Masya Allah ni orang confuse dengan satu lagi word ataupun satu lagi zikir, iaitu Subhanallah. So bila nak guna Subhanallah, bila nak guna Masya Allah ni, kita hari ni tuan-puan sekalian bila pergi ke Cameron Highlands sebagai contoh kan, kita duduk dekat puncak bukit, nampak ladang teh menghijau pada waktu tu, cantik. Biasa kita sebut apa tuan-puan sekalian? Waktu kita tengah melihat kebun teh yang sangat cantik, hijau. Subhanallah, terbalik. Subhanallah. Kita selalu sebut apa benda? Subhanallah, cantiknya. Subhanallah, cantiknya. Hakikat itu tuan-puan sekalian sebut tu tak salah. Tapi Allah mencadangkan, berdasarkan cerita pemilik dua kebun ni, Allah mencadangkan, waktu kamu tengah teruja dengan ciptaan Allah depan mata kamu, kamu lebih tepat menyebutkan Masya Allah. Masya Allah. So bila melibatkan benda-benda positif, benda-benda yang sangat luar biasa hebat ciptaan Allah ni, sebut Masya Allah. So itu yang pertama. So bila nampak benda positif, benda yang mengujakan mata kita, sebut Masya Allah. So bila nak guna Subhanallah, Subhanallah dalam Al-Quran mengajar kita digunakan sewaktu bila? Sewaktu ada benda-benda yang lemah sedang terpalit pada benda tu. Contoh, kita ambil study case dalam surah Al-Isra, iaitu surah sebelum surah Al-Kahfi. Apa ayat pertama surah Al-Isra tuan-puan sekalian? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kan? Cerita pasal Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka tuan-puan sekalian, kenapa Allah gunakan Subhanalladzi asra bi'abdihi? Kenapa Allah guna perkataan Subhanallah dekat depan tu? Kenapa? Sebab bila Nabi balik daripada Mi'raj, Nabi cerita dekat sahabat-sahabat, aku berjalan menaiki Burak
daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Lalu orang-orang yang mendengar berita daripada Nabi itu, dia kata, ya yang benar ini. Satu malam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam. Mereka merasakan dengan kudrat manusia terpantas kat dunia sekalipun, masa terpantas kat dunia sekalipun, takkan mampu pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam daripada Masjidil Haram. Jadi saat orang sedang berfikir kelemahan manusia, mana mungkin manusia mampu untuk berjalan satu malam? Jadi bila terpalit dengan kelemahan, sebab itu Allah masuk subhanallazi asra bi'abdihi. Kalau kamu duk berfikir tentang kudrat Muhammad nak berjalan satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memang Muhammad tak mampu. Tetapi aku bagi tahu siap-siap, Muhammad mampu lakukan dengan satu malam. Kenapa? Asra bi'abdihi. Sebab aku yang perjalankan dia. So bukan kudrat dia, tetapi aku perjalankan dia. So bila aku perjalankan dia, Maha suci Allah dari sebarang kelemahan. So bila ada benda-benda yang melibatkan kelemahan, maka sebutan yang betul, zikir yang betul adalah menyebutkan subhanallah. So bila mana kita berhadapan dengan benda-benda yang positif, benda-benda yang mengujakan, zikir yang betul yang diajarkan oleh Quran adalah sebut apa benda? Ya Allah. Masya Allah. Boleh faham Okey, baik. Conclusion bagi cerita kedua ni tuan-puan sekalian adalah pentingnya, sebab cerita pasal ni kenapa orang tu begitu celupa sekali, kenapa sombong berlaku? Sebab bila mana Allah bagi dia harta benda yang sangat banyak, Allah bagi dia kemewahan yang sangat banyak. Sebab itu tuan-puan sekalian, kesimpulan bagi cerita kedua ni adalah pentingnya kita jaga diri daripada bentuk fitnah kedua daripada Dajjal. Tadi fitnah pertama apa tuan-puan sekalian daripada cerita Ashabul Kahfi? Fitnah pada iman dan akidah. Tapi cerita kedua, bentuk kedua fitnah Dajjal akan datang kepada kita adalah fitnah harta benda. Fitnah harta benda. So Dajjal ni dia bukan keserang akidah dan iman kita je. Dajjal akan serang juga datangkan kemewahan supaya kita lupa kepada tujuan asal kita hidup sebagai hamba di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah fitnah, bentuk fitnah yang kedua. So inilah perkaitan Suratul Kahfi dengan cerita ni, perkaitan dengan fitnah Dajjal tu. So kita dah jumpa dah dua bentuk fitnah. Ada lagi 5 minit nak bincang lagi dua bentuk fitnah yang terakhir. Baik. Cerita ketiga macam mana? Tambah tak apa. Tak boleh. Semua nak tidur tu, semua nak tidur tu. Okey. Baik. Okey, yang ketiga cerita mengenai Nabi Musa dan Nabi Khadar. Okey. Nabi Musa, Nabi Khadar ni tuan-puan sekalian, saya percaya cerita ni agak popular. Sangat banyak dibentangkan di meja-meja penceramah di masjid satu ketika dahulu. Iaitu bercerita mengenai Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadar untuk mendapatkan satu ilmu yang kita boleh nisbahkan sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni. Dia ada cerita kenapa Nabi Musa pergi mencari Nabi Khadar ni. So boleh saya katakan basically ataupun idea asasnya adalah Nabi Musa cari Nabi Khadar ini adalah disebabkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang suruh Nabi Musa cari Nabi Khadar. Dia ada sebab. Cerita dia agak panjang tuan-puan sekalian. Ringkasnya adalah, pernah sekali Bani Israel bertanya soalan kepada Nabi Musa. So Bani Israel ni tanya soalan kepada Nabi Musa. Iaitu, wahai Musa, kau cerita kat kami, siapakah orang yang paling pandai dalam bidang agama dekat kita punya kaum? So daripada kalangan Bani Israel ni semua-semua ni, siapa yang paling pandai hal ehwal agama, wahai Musa? So Bani Israel ni tanya soalan tu bukan tujuan nak tahu siapa lebih hebat pun. Bani Israel ini licik. Dia sangat nakal. Kenapa saya kata ini soalan licik? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, peristiwa Nabi Musa tertumbuk seorang Kibti sampai mati itu telah menyebabkan orang-orang Bani Israel percaya kita tidak boleh cari gaduh dengan Nabi Musa. Sebab apa? Satu tumbukan dilepaskan kepada Kibti, mati Kibti tu. Kalau kita cari pasal dengan Nabi Musa, berlaga tenaga, mati juga kita ni. So cara untuk meninggalkan Nabi Musa tak boleh nak beradu tenaga. So what is the best way untuk meninggalkan Nabi Musa? So the best way is, dia akan cari cara paling licik untuk tinggalkan. Antara caranya adalah bertanya soalan tadi. Dia kenal Nabi Musa ni adalah seorang yang sangat merendah diri. Lalu dia percaya dengan soalan itu tadi, Nabi Musa pasti tak akan jawab diri dialah yang paling pandai tentang agama. Sebaliknya mungkin Nabi Musa dengan rendah diri tu dia akan jawab, oh ada orang lain lebih pandai pada aku. So bila dia kata, bila dia mungkin akan dengar, oh kalau Nabi Musa jawab ada orang lebih pandai daripada dia,
So kita boleh ucapkan goodbye kepada Musa. Sebab apa? Okey Musa, kau kan bukan orang paling pandai, so aku nak follow orang tu. So orang tu kan kamu cakap lebih pandai daripada kamu, so aku follow orang tu lah. So kamu kan tak pandai sangat. So ini cara terlicik Bani Israel nak tinggalkan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ni pun cerdik tuan-tuan sekalian. Demi menyelamatkan dakwah dia, Nabi Musa pun jawablah. Lepas soalan tu ditanya, siapa paling pandai? So Musa pun jawab, ana. Akulah orang paling pandai tu. Tercengang Bani Israel tuan-tuan sekalian bila Nabi Musa jawab macam tu. Dia ingat ke Nabi Musa nak jawab orang lain, tapi Nabi Musa jawab diri dia sendiri. Habis. Tak boleh nak lari lagi daripada Nabi Musa. Walaupun pada waktu itu bukanlah sebab Nabi Musa meninggi diri, sebab semata-mata untuk menyelamatkan dakwah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menegur Nabi Musa. So Musa pun didatangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberikan ilham kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukan kamu orang yang paling pandai tentang agama. Di sana ada pertemuan di antara dua laut. Dekat hujung sana tu akan ada orang yang akan mengajarkan kepada kamu ilmu laduni. Yang dikatakan Nabi Khadar tu lah. Nabi Khadar tu. So Allah tegur. So sebab itulah ada perjalanan mencari Nabi Khadar dalam suratul Kahfi. Okay. Ringkas cerita tuan-puan sekalian, ceritanya bila Nabi sampai kat 3 checkpoint tu, janjinya adalah aku takkan tanya sehingga kau mendatangkan penjelasan tu kepada aku. Tapi dekat 3 checkpoint, yang pertama adalah dia bocorkan sampan. Yang kedua adalah dia bunuh budak. Yang ketiga dia bina balik bangunan yang dah runtuh dekat satu kawasan yang orang tak layan dia sebagai tetamu dengan baik. So dengan 3 peristiwa ni, Nabi Musa janji dia tak akan tanya soalan. Tapi disebabkan tak tertahan, dia tanya juga soalan. Maka tuan-puan sekalian, dia move on kepada adab menuntut ilmu, tentang kesabaran melatari cerita ketiga Nabi Musa dan Nabi Khadar. So saya boleh katakan konklusi untuk cerita ketiga ni tuan-puan sekalian, kaitan dengan fitnah Dajjal adalah bentuk ketiga fitnah yang akan datang kepada manusia adalah fitnah kepada ilmu. Fitnah kepada ilmu. So fitnah pertama iman dan akidah, fitnah kedua fitnah kepada harta benda, yang ketiga fitnah kepada ilmu. Tuan-puan sekalian saya nak tanya, setakat sampai nombor 3 ni, iman, harta, ilmu, dah berlaku belum fitnah tu dekat dalam zaman sekarang ni tuan-puan sekalian? Dah berlaku ke belum? Dah berlaku kan? Fitnah ilmu lagi dahsyat tuan-puan sekalian. Hakikatnya pada hari ini, bila mana asatizah pada hari ini, bila berbeza pendapat, sudah tidak ada rahmah dalam perbezaan pendapat. Hak ni kata dia paling betul, hak tu kata dia paling betul tuan-puan sekalian. Yang menjadi mangsa siapa? Kita ni, rakyat awam ni. Tengok ulama' bertenaga sebab nak cerita dia ni paling betul tuan-puan sekalian. Kita ni yang paling duduk tengah-tengah ni. Kita confused. Kita confused. So disebabkan kita confused tuan-puan sekalian, itulah berlaku fitnah tu. Kita tak tahu nak pilih apa yang betul. Sebab hak tu pun kita respect, dia kata dia betul. Hak tu pun kita respect, dia kata dia betul. Kita pun tak tahu nak pilih mana. So nampak tak fitnah ilmu tu datang kat kita? Tak tahu nak pilih ilmu mana. Kesudahannya apa? Kita lepaskan semua. Malah cara kita menjadi orang yang berputus asa dalam ilmu tuan-puan sekalian. So ini adalah pengajaran daripada cerita yang ketiga. Baik tuan-puan sekalian, cerita yang terakhir, cerita keempat. Ini penutup daripada saya. Cerita yang keempat adalah cerita Dzulqarnain. Yang saya pun tak, saya rasa tuan-puan sekalian mungkin ramai yang tahu tentang cerita ini. Dia ringkasannya adalah cerita pasal Dzulqarnain sebagai pemimpin. Dia diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merantau ke seluruh dunia. Dia pergi ke tempat yang paling timur, dia pergi tempat yang paling barat, tetapi banyak cerita dirakamkan dalam cerita Dzulqarnain ini adalah bila dia sampai di satu tempat yang dinamakan, disebutkan dalam ayat itu adalah di antara 2 gunung. Tempat di antara 2 gunung. Dekat situlah kita akan jumpa pasal ada orang minta tolong kepada Dzulqarnain bina satu tembok yang memisahkan diri mereka dengan satu makhluk perosak yang dinamakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Okay? So ada penduduk di antara 2 gunung ini minta tolong pada Dzulqarnain, tolong pisahkan kami dengan makhluk perosak yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. So tu dah yang berlaku cerita pasal pembinaan tembok tu. Tapi boleh saya katakan cerita Dzulqarnain ini dia move on kepada cerita pasal kepemimpinan ataupun cerita pasal bagaimana orang mengurus kuasa ataupun mengurus jawatan. Sebab itu saya namakan cerita keempat ini, bentuk yang keempat akan sampai, bentuk fitnah yang keempat yang akan sampai pada manusia adalah fitnah kepada kepimpinan. Fitnah kepada kepimpinan. Kita dah ada iman dan akidah, ada fitnah harta benda, yang ketiga ada fitnah ilmu,
Yang keempat adalah fitnah kepada kuasa. Fitnah kepada kepimpinan. Hari ini ramai orang nak jadi pemimpin tuan-puan sekalian. Semua orang berebut nak pegang jawatan. Tapi sudahkah kita melengkapkan kualiti sebenar pemimpin untuk memimpin satu kawasan ataupun satu rakyat yang diamanahkan? Zulkarnain memperlihatkan dia ada jawatan dan dia menggunakan konsep Rabbani dan jasmani dan manusiawi untuk memimpin manusia. Ada orang tuan-puan sekalian mungkin pada hakikatnya dia ada konsep manusiawi, tapi konsep Rabbani tidak ada dalam pemerintahan. Ada juga tuan-puan sekalian orang-orang yang ada pegang konsep Rabbani dalam pemerintahan, tapi tidak ada konsep manusiawi dalam pemerintahan. So hakikatnya Zulkarnain ajar kita, seorang pemimpin, a good leader is menerapkan dua benda ni. Ada konsep Rabbani di bawah dan ada konsep manusiawi yang di bawah. So ini adalah yang diajarkan oleh Zulkarnain. So ada 4 bentuk fitnah tuan-puan sekalian yang kita akan jumpa dalam suratul Kahfi ni. So kita baca suratul Kahfi ni macam mana kaitannya dengan mengelak fitnah? So rupanya suratul Kahfi ajar kita untuk berkenal-kenalan dengan 4 bentuk fitnah yang akan datang pada manusia akhir zaman. Iman dan akidah, harta benda, ilmu dan kuasa dan kepimpinan. So bila kita kenal benda tuan-puan sekalian, kita kena jaga-jagalah. Kita kena berhati-hati, kita kena elakkan diri daripada terjebak dengan fitnah ini, mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penutup saya yang terakhir tuan-puan sekalian adalah hakikatnya Allah dah bagi jawapan. Allah bukan sekadar perkenalkan bentuk fitnah je, tapi Allah bagi jawapan macam mana nak elakkan kita ni terjebak dengan fitnah-fitnah ini. Allah kata untuk 4 bentuk ini hanya satu saja jawapan. Hanya satu jawapannya. Ini je jawapan untuk mengelakkan dari fitnah Dajjal. Yang 4 bentuk tadi. Dan Allah jawab benda ini tuan-puan sekalian dengan satu perkataan yang sangat simple, sangat pendek. Dan jawapan tersebut adalah rahmah. Rahmah. Sebab tuan-puan sekalian, dalam 4 cerita ini, antara satu kalimah yang tak pernah miss kepada 4 cerita ini adalah kalimah rahmah. Saya buktikan tuan-puan sekalian. Cerita pertama, daripada ayat 9 sampai 31, kita belajar tentang fitnah kepada iman dan akidah. Dan Allah kata nak elak daripada fitnah Dajjal dengan fitnah, bentuk fitnah pertama ni adalah kita akan jumpa perkataan rahmah pada ayat yang ke-10 cerita yang pertama. Betul tak betul? Rabbana atina min ladunka rahmah. So kalimah rahmah dijumpa dalam cerita pertama pada ayat yang ke-10. Tuan-puan sekalian, ini bukan kebetulan. Ini adalah solusi kepada bentuk fitnah yang kita dah kenal tadi. Kita dah kenal dah, oh ni bentuk fitnah dia. So how nak selesaikan fitnah ini? Jangan putus harap minta rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita akan selamat dari 4 bentuk fitnah. So rahmah muncul pada ayat 10 cerita yang pertama, iaitu ayat 10 cerita yang pertama. So itu kali pertama kita jumpa perkataan rahmah. Okay? Ini kali pertama jumpa perkataan rahmah. So ini cerita pertama 9 sampai 31. Cerita kedua daripada ayat 32 sampai 59, betul? Kita akan jumpa perkataan rahmah tuan-puan sekalian yang seterusnya pada ayat yang ke 58. So cerita kedua ayat 32 sampai 59. Dan kalimah rahmah kita akan jumpa pada ayat yang ke-58. Allah sebut warabbukal ghafurur rahmah. Oh, dekat cerita kedua pun ada perkataan rahmah tuan-puan sekalian. Ini bukan kebetulan ni. Pastinya Allah nak suruh kita ingat inilah satu-satunya solusi untuk selamatkan diri kita dari fitnah Dajjal. So ini adalah ayat ke-58 So daripada 32 sampai 59 cerita kedua, rahmah dekat mana? Ayat 58. Okay, jelas So itu adalah cara untuk bebaskan diri daripada fitnah kedua, fitnah harta benda. Fitnah ketiga, fitnah ilmu. Cerita Nabi Musa, Nabi Khadar. Daripada ayat 60 sampai 82. Kita jumpa perkataan rahmah dekat mana? Kita jumpa perkataan rahmah tuan-puan sekalian dekat ayat 65. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan. Jumpa tak perkataan rahmah kat situ? Ayat 65. Kan? So sekali lagi perkataan rahmah diulang. Dalam cerita ketiga pula itu, daripada cerita ketiga daripada mana sampai mana tadi? Ayat 60 sampai 82. Dan kita jumpa rahmah pada ayat 65. So fitnah ilmu pun nak selamatkan dari fitnah ini, kena selamatkan dengan minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan cerita yang terakhir tuan-puan sekalian daripada ayat berapa tadi? 83 sampai ayat 98. Kita akan jumpa perkataan rahmah ni tuan-puan sekalian pada ayat yang ke-98 itu. Okay, daripada ayat 83 sampai 98 itulah cerita Zulkarnain, fitnah kekuasaan ataupun pemerintahan. Maka perkataan rahmah jumpa dekat mana? Ayat 98. Qala hadza rahmatum mir rabbi. So perkataan rahmah sekali lagi diulang. So hakikatnya tuan-puan sekalian, setiap Jumaat kita baca surah Al-Kahfi ini, kita sedang mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal 4 bentuk fitnah dan 4 bentuk fitnah ini hanya saja akan mampu dielakkan dan dilindungi dengan cara kita minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian setiap hari Jumaat kita selepas ini membaca suratul Kahfi, dan setiap kali Jumaat itu jugalah tuan-puan sekalian kita memperolehi cahaya di antara jua Jumaat, dan setiap kali Jumaat itu jugalah tuan-puan sekalian kita akan mendekatkan diri kita dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 bentuk fitnah yang kita pelajari dari suratul Kahfi itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam tuan-puan sekalian. Minta maaf tuan-puan sekalian terlebih 9 minit perbincangan kita pada malam ini. So, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Saya mohon maaf tuan-puan sekalian kalau ada kekurangan ataupun ketelanjuran bahasa bicara dan pada malam ini. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Ustaz, saya serahkan kembali kepada kalau ada yang nak tanya soalan boleh ke? Kalau nak tanya soalan boleh, tak masalah. Cuma presentation saya dah habis dah. Gitulah. So, Saya serahkan pada sahabat-sahabat semua, ada yang nak tanya Saya Ustaz ke? Saya ada Ustaz. silakan Tuan Haji Yahya kita. Saya duk baca surah Al-Kahfi ni, saya tengok dalam cerita yang pertama ni, cerita Ashabul Kahfi ni, kita tak tahu penghujung dia. Sebab apa? Dia cerita dia cakap dia kawan dia suruh dia pergi beli makan, dia orang lapar. Dia keluar pergi pekan, lepas tu bila dia tunjuk duit tu duit lama dan tak laku. Jadi kita tu rasa saya habis di situ je, kita tak tahu apa jadi lepas tu. Betul ke Ustaz? Cerita tu ada habis dia. Ceritanya adalah soalan daripada Haji ni sangat menarik. Tu kalau kita ada masa panjang kita boleh bincang benda ni sampai lumat Haji Yahya. Allah maaf. Tapi nak katanya, saya boleh bagi ringkasan pada jawapan daripada soalan yang Haji Yahya tanya tadi tu. Hakikatnya cerita tu tak tergantung. Hakikatnya cerita pertama ni Allah ajar kita apa maksud fokus. Sebab perasan tak Haji Yahya? Saya sebut satu benda tadi yang menarik, iaitu bila mana kawan dia minta pergi beli makanan dekat pasar tu, kantor dia akan bagi duit mata wang perak tu, kantor Madinah dekat situ yang tempat dia beli makanan tu, boleh saya nisbahkan zaman sekarang ni kita panggil sebagai shopping mall. Shopping mall zaman sekarang. Kalau kita nak katakan tempat di kantor itu bukan kat tempat kecil, tapi dekat satu pasar yang sangat besar, shopping mall. Boleh bayangkan tak, kantor di tengah-tengah shopping mall tu puan sekalian. So, crowd tu ramai. Dan seluruh crowd dalam shopping mall tu semua tahu bertahun-tahun kita cari pemuda Al-Kahfi tapi tak jumpa-jumpa. Sekarang pemuda Al-Kahfi muncul kat tengah-tengah bandar, tengah-tengah shopping mall. Tetapi akhirnya mereka memilih bukan untuk sujud kepada Tuhan yang menjaga Ashabul Kahfi 309 tahun. Tapi dia pilih untuk apa Haji Yahya? Dia bertanya, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Itu yang dia fikirkan akhirnya, patutnya korang duk cari 309 tahun. Kau dah jumpa dah budak tu. Dan budak tu bangun pula kekal muda. Tak nampak tanda penuaan. Sihat walafiat. Patutnya kau kena ucap, hebatlah Tuhan budak ni, jaga budak ni sampai 309 tahun. Kekal muda kan? Tiba-tiba keajaiban itu telah tidak menyebabkan dia bersujud kepada Allah. Sebaliknya persoalan pertama dia ajukan kepada pemuda Al-Kahfi yang kantor kat tengah-tengah shopping mall tu. Dia tanya apa tau? Bilangan kamu ni 3 orang yang keempat tu anjing. Oh no. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. No. 5 orang kot, yang ke-6 anjing kot. Oh tak puas hati, dia main teka lagi. No. Aku rasa 7 orang, yang ke-8 tu anjing. Yang itu sibuk diorang jadi discussion yang paling hangat dekat tengah-tengah shopping mall. Patutnya korang duk bincang, macam mana kita nak menyembah Tuhan Ashabul Kahfi. Sepatutnya itu fokus kamu. Tetapi kamu fokus pada benda. Fokus kepada berapa orang yang kamu? Nampak tak?
So nampak tak? Dia orang lari fokus dekat situ. Sebab tu kesudahan cerita dia Haji apa tadi? Yahya kan? Ya. Kesudahan cerita ni adalah pengakhiran cerita ni mereka tidak menyembah Tuhan kepada Ashabul Kahfi. Tapi kesudahan cerita ni berakhir dengan apa? Mereka mendewakan Ashabul Kahfi. Pula. Nampak tak? So diorang gagal untuk fokus. So nak katanya patutnya Allah munculkan keajaiban. Patutnya kamu nampak inilah kuasa Allah yang maha hebat menjaga budak ini kekal muda 309 tahun. Tapi dia orang tak nampak benda tu Haji Yahya. Dia nampak apa? Berapa orang kamu Kami nak tahu berapa orang kamu ni. Sebab apa kesudahannya mereka mendewakan Ashabul Kahfi tu. Mereka tak dewakan Tuhan Ashabul Kahfi. Tuhan Ashabul Kahfi. Sebab tu kalau kita baca dalam setengah-setengah riwayat, mereka membina satu, orang kata apa, satu patung ataupun satu tugu peringatan Ashabul Kahfi berdekat dengan gua yang mereka duduk. Bukan dia orang kata dia nak bina apa ni masjid ke apa Ustaz dekat situ? Sekarang ni wallahu alam lah, sekarang ni di masjid tu wallahu alam. Tapi nak kata waktu tu mereka membina tugu peringatan. Maksudnya mereka mendewakan Ashabul Kahfi, tidak mendewakan tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Akidah jugalah kat situ Ya, berkait dengan akidah. Bila Allah minta kita alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara gaib, yang itu pun ramai orang tak percaya. Tapi sepatutnya bila Allah telah memperlihatkan benda yang tak sepatutnya kita nampak, benda yang gaib itu telah diperjelaskan kepada kita. Patutnya itu menambahkan iman kita bila Allah telah reveal benda tu. Betul. Tapi orang dia tak menambah iman. Sebaliknya dia duduk sibuk dia bincang berapa orang kamu ni. Tu kan orang kata dalam istilah bola sepak kita panggil sebagai offside. Dia offside. Kenapa offside? Sebab apa? Dia berada di posisi yang tidak dibenarkan. Dalam bola sepak kan bila kita pegang bola di posisi tidak dibenarkan, patutnya korang ni kena belakang defender tapi duduk depan sikit. So, passing bola berada di posisi tidak dibenarkan, so offside. Sama juga pemuda orang-orang dekat Pasaraya tu tadi. Pasaraya tu ya. Dia berdiri dekat di posisi yang tidak dibenarkan. Patutnya kamu fokus kepada benda yang layak kamu fikirkan. Tapi kamu sibuk bertanya berapa orang pemuda Al-Kahfi. Saya pun tak tahu terfikir macam Ustaz cerita ni Ustaz. Nasib baiklah saya dengar malam ni. Saya tak pernah terfikir kata kehilangan fokus orang ramai tu Ustaz. Saya duk fikir dia nak gelincirkan akidah tu lagi lah. Itulah. Tak ni baru jelas kan. Barulah nampak Tuhan tu tunjukkan keajaiban tu, kita masih tak nak terima kan. Ada. Satu lagi yang menariknya adalah Allah bagi tahu untuk orang tidak beriman dan orang beriman pun sendiri, Allah kata kedua-dua pihak ini, beriman tak beriman, kedua-dua pihak ini ada potensi untuk lari fokus. Ada potensi untuk offside. Kenapa? Ingat lagi tak cerita pasal yang dia bangun tidur tadi tu? Kan perkara pertama mereka bangun bukan mengatakan Tuhan kita lebih tahu. Dia orang termakan juga dengan benda lara tu, lagi fokus kejap. Berapa lama kita tidur? Itu kan benda lara. So orang beriman pun ada possibility untuk keluar track. Tetapi kelebihan orang beriman adalah dia ada kawan tolong bawa balik masuk dalam track tu. Kan tadi lari fokus kejap. Berapa lama kita tidur? Tapi kawan datang, wallahu a'lam, balik track balik. Tapi orang tidak beriman, kalau ada lari track, dia buat apa? Tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa? So itu beza. Orang beriman bila lari fokus, dia ada kawan untuk kembalikan dia kepada fokus yang betul. Tapi orang tidak beriman, once dia lari fokus, habis begitu saja. So penting kita kena ada circle yang baik lah. Ini antara tadabbur yang lain. Penting sangat kena ada circle yang baik. Bila kita lari track, dia tolong ajak kita untuk kembali pada track balik. Betul Ustaz. So Ustaz, maknanya bila kita baca surah Kahfi tu, kita tak boleh baca dengan kosong tahu cerita je kan? Ya. Kita tak nampak apa di sebalik cerita tu. Yalah. Kita ingatkan memang terselamat dari fitnah Dajjal lah, dah baca gitu je. Kalau yang macam tu, kalau dia baca tu with the, macam mind dia just tertumpu pada untuk selamat daripada fitnah Dajjal, akan terselamat ke atau tidak Ustaz? Kalau dia tak memahami ini dan tak membuat macam yang Ustaz kata, memohon rahmat. Tapi saya pun tak sure macam mana nak dapatkan rahmat Allah tu. Hakikatnya selamat atau selamat tu kuasa Allah. Yang kita ni, kita kena usaha untuk kita at least mengetahui apa kaitan fadilat yang kita nak kejar tu. Takkan simply as just baca je. Mesti ada pelan tindakan yang kena datang selepas kita membaca surah tu.
So itu tadabbur. Tadabbur kan akhirnya kata Syangkiti rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan, dia kata apa? Tadabbur ni mesti berakhir dengan apa benda? Dua benda. Tindakan. Pertama adalah al-amal, yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Inilah dua benda yang end product bagi tadabbur tu. Benda terakhir yang kita akan dapat capai dalam tadabbur, al-amal tazkiyatun nafs. Beramal dengan pembersihan jiwa. Jadi kita hari ini baca sekadar baca je, tapi tak melahirkan amal. Itu masalah tu. So barangkali belum tadabbur lagi. So kita dah nampak, kita dah berkenalan dengan bentuk-bentuk fitnah. So caranya adalah kita nak kena dapatkan rahmat daripada Allah untuk selamat dari fitnah. Dan saya tak habis cerita lagi sebenarnya tadi sebab masa sangat singkat. So sebab ada masa sikit ni saya nak cakap lah. Cara terbaik untuk kita dapat rahmat daripada Allah yang akan menyelamatkan kita dari semua fitnah ini. Sebab saya sebut tadi umum kan, jemput rahmat Allah. Tapi apa benda rahmat Allah? Macam mana kita dapat rahmat Allah? Disebutkan dalam Suratul Kahfi, tuan-tuan sekalian, dia berada pada awal, tengah, akhir. Benda ni disebutkan konsisten. Permulaannya begitu, tengah-tengah pun Allah ulang benda sama, penutup surah ni pun Allah sebut benda sama. Itulah cara mengundang rahmat. Dan caranya tuan-tuan sekalian adalah apa benda tuan-tuan sekalian? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim kulluhu, secara keseluruhan. Cuba tengok pembukaan surah ini cerita pasal benda. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. So, dekat situ Allah sebut perkataan kitab dekat situ. So awal-awal Suratul Kahfi lagi kita peringatkan ucap syukur sebab Allah berikan kepada kita semua ni Alkitab. So Alkitab tu rujuk pada mana? Al-Quranul Karim. Tak cukup dengan Allah buka surah ini dengan cerita pasal Quran, tengah-tengah surah ini pun tuan-puan sekalian, Allah peringatkan sekali lagi cerita pasal Al-Quran tuan-puan sekalian. Kita akan jumpa cerita pasal Quran sekali lagi di tengah-tengah surah ini. Kalau ikutkan 110 bagi 2, 55 kan? Tapi dia bukan dekat ayat 55. Tapi dekat satu ayat sebelum 55, iaitu ayat 54. Sekali lagi perkataan Quran disebut, Allah sebut, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Tu. Dibuka dengan cerita ucap syukur kepada Allah sebab Allah bagi Alkitab, iaitu Al-Quran. Dan sekali lagi di tengah-tengah surah Allah sebut, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. So Allah peringat kepada kita, inilah cara untuk kita mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. The best guidance in the world yang akan memberikan kita petunjuk selamat dari fitnah Dajjal. Ini kedua. Dan tak cukup dengan 2 kali Allah ulang cerita pasal Quran. Penutup surah ini pun tuan-puan sekalian, ayat second last, ayat 109. Sekali lagi disebut tentang Al-Quranul Karim tuan-puan sekalian ya. Iaitu bila Allah sebut, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. So highlightkan perkataan kalimatu Rabbi. Kalimatu Rabbi, kalam-kalam Tuhan, kalam-kalam Tuhan. So dimulakan dengan Alkitab di awal, disebut kali kedua Al-Quran, dan ditutup yang kali terakhir itu adalah kalimatu Rabbi. Di ibarat macam ni lah tuan-puan sekalian Alkitab tu apa? So Alkitab tu apa dirujuk pada kali kedua Allah ulang pada ayat 54 tu. Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. So Al-Quranul Karim tu apa benda? Al-Quranul Karim itu adalah jawapannya pada ayat 109. Al-Quranul Karim itu adalah kalimatu Rabbi. Itu adalah kalam-kalam Tuhan. Kalam-kalam Tuhan. So nak katanya inilah formula dan password untuk kita menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Aku turunkan Quran pada bulan Ramadan ini tujuannya apa? Hudal linnas, nak bagi petunjuk kepada seluruh manusia. So begitulah cara untuk kita mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada petunjuk dia, kepada Alkitab, kepada Al-Quran, kepada kalimatu Rabbi. Wallahu a'lam bissawab. Gitulah. Lagi perbincangan Al-Kahfi ni, tapi itulah yang semampunya dalam masa yang ada. Ya tu Ustaz, macam selama ni kita pun tak tahu sangat kan. Mudah-mudahan aku masih membantu tidak rasa bosan bila baca hari Jumaat. Saya tak sempat nak tulis tadi Ustaz. Ustaz kata tadi tertabut tu kesan dia akhir dengan beramal dan apa Ustaz satu lagi? Tazkiyatun nafs. Maksudnya? Tazkiyah, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. Ini adalah menurut daripada Syangkiti. Syangkiti rahimahullah dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan fi idahil Quran bil Quran. So dia highlightkan tadabbur ni mesti berakhir dengan 2 benda tu.
Al-amal tazkiyatun nafs. Tazkiyah Ustaz. Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nas. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. So belum tadabbur kalau kesudahannya tidak berakhir dengan amal dengan pembersihan jiwa. Dia mesti berakhir dengan benda. Okay, ini kata Syangqiti rahimahullah. Okay, ada lagi soalan? Tuan sekalian? Seronok pula diskaun macam ni malam ni. Banyak soalan. Ada lagi soalan? Kita bagi nantikan sampai pukul 9 lambat Ustaz Isiah. Ada lagi soalan? Kena soal cepat sikit. Ada soalan kalau tak ada? Aduh. Yang lain? Tak ada dah. Ada. Kalau tak ada kita saya offkan je. Sekali lagi semua stay up sampai 53 ni, masya-Allah. Ustaz nak baca doa sikit kan? Kita sudahi dengan bacaan doa lah. Terima kasih banyak-banyak ya Ustaz. Minta Ustaz baca doa. Saya baca doa. Bolehlah ya. Okay, baik. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawata ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma thabbitna 'inda al-maut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون احسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz. Minta maaf. Saya banyak soalan. Tak apa Haji Hayat, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, soalan tu pun membantu semua juga sebenarnya. Minta maaf Ustaz, saya tadi pun tak dapat nak introducekan Ustaz daripada mana. Sebab tak apa lah. nota tu pun dah hilang. Lepas tu last minute pula Prof Harun sama je dengan kelas sebelum ni. Sama je kan? Tapi ada juga ada 2-3 orang yang baru lah join. InsyaAllah nanti kita berkenalan lagi lah, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa lagi? Okey, ada lagi apa nak ni? Saya end the meeting. Boleh ke semua? Terima kasih semua. Sama-sama aja. Melainkan ada apa isu yang nak bangkitkan. Bolehlah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama. Mudah-mudahan dapat kita belajar dengan ilmu, dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi malam ni. InsyaAllah. Very clear kan? Nampaklah fitnah Dajjal tu. Kalau tidak tak nampak pun tulis fitnah Dajjal kat dalam tu. Betul, dia carilah buat dia ada fitnah Dajjal. Tak jumpa. Orang dia tanya, ayat mana bukti yang kita selamat daripada fitnah Dajjal? Tak ada, tak jumpa. Kalau tak ada pun, tak ada pun. Kita tengok dengan mata kasar aja. Kan? Sebab kita mata hati tak terang lagi. Tapi Ustaz ni muda lagi ni. Itulah. Aduh. Orang belajar ni lain kan. Sebab tu orang belajar ni lain cara dia. Kita tak belajar. Saya malaslah nak cakap. Tadi bila dia tanya kita baca tu kita tak cakap Masya Allah. Tak cakap Masya Allah. Macam mana? Ustaz faham atau tidak? Faham pun tidak nak Masya Allah. Macam mana? Baca. Okey. So, selamat malam semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Hajah Noria, Haji Yahya. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji Yusuf, Haji Hamlan, Haji Alwi. Terima kasih banyak-banyak malam ni. Ya, sama-sama. Jadi pembaca surah ni. Cucu sibuk. Okey. Cucu siapa dia? Oh, cucu Haji Hasan. Cucu. Cucu pun sibuk.